Pada 1 Jun 2011, Perdana Menteri telah melancarkan program Skim Latihan 1 Malaysia SLIM. Program ini bertujuan untuk membantu graduan yang menganggur untuk mendapatkan pekerjaan. Pada fasa pertama, seramai 3,000 graduan telah mengikuti program ini, manakala 5,000 graduan menyertainya pada fasa kedua. Kumpulan sasaran skim ini adalah graduan ijazah sarjana muda yang tidak mendapat pekerjaan selepas 6 bulan tamat pengajian atau graduan yang bekerja tetapi tidak setaraf dengan kelulusan yang diperolehi. Untuk itu, pada petang ini kami bawakan khas ke studio Puan Hajah Nur Ashikin Datuk Haji Ismail, Ketua Sekretariat SLIM yang akan berkongsi lebih lanjut topik pada hari ini. Selamat petang, Puan. Selamat petang, Vanessa. Okey, untuk membuka bicara kita pada hari ini, secara umumnya mengapa perlu adanya skim latihan 1 Malaysia ini? Apa signifikannya? Okey, pertama kalau kita melihat keadaan cuaca ekonomi kita pada masa kini agak kurang memberangsangkan. Jadi rata-rata ramai pihak industri mengatakan it's actually a retrenchment year, not a recruitment year. Jadi skim latihan 1 Malaysia menyediakan satu platform untuk memberi pengalaman kepada graduan. Rata-rata graduan gagal mendapatkan pekerjaan kerana soalan pertama yang akan ditanya oleh penemuduga adalah apakah anda mempunyai pengalaman bekerja yang boleh add value to the organisation. Jadi rata-rata sudahlah tidak mendapat pekerjaan selepas belajar tinggi, ya. Itu harapan mak ayah untuk semua graduan mendapatkan pekerjaan. Dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang ini, jadi rata-rata industri membuka tangan yang amat luas untuk menerima pelatih-pelatih skim latihan 1 Malaysia ini untuk menyertai syarikat mereka. Walaupun sebagai pelatih, mereka diberi allowance yang agak tinggi, ya, daripada RM1,900 hingga ke RM2,000, dan mereka juga akan dibimbing untuk mereka boleh menjadi lebih improve dia punya employability and marketability. Jadi saya merasakan untuk skim latihan 1 Malaysia kita membantu bukan saja graduan tetapi kepada syarikat, ya. Kita menganggap bahawa SLIM ini adalah probation subsidized by government, yang bermaksud bahawa apa sahaja kos yang terpaksa ditanggung oleh syarikat untuk membimbing graduan SLIM ini selama setahun maksimum, mereka boleh tuntut semula melalui potongan cukai berganda. Itu menariknya. Jadi anggaran siswa azhar yang menamatkan pengajian dan bagaimana pula peluang mereka untuk meneruskan ataupun mendapatkan latihan skim latihan 1 Malaysia ini? Rata-rata 80 hingga 85% graduan yang bergraduasi mendapat pekerjaan. Jadi kita membantu dalam 25 hingga 20% graduan ya pada setiap tahun. Jadi angkanya meningkat dari masa ke semasa. Jadi setakat daripada 2011 sehinggalah pada hari ini, ya, tahun 2016, kita telah berjaya membantu dalam 97,000 graduan dan satu jumlah yang sangat besar. Jadi saya juga ingin menyarankan kepada semua syarikat di luar sana untuk bersama-sama berganding bahu melaksanakan program skim latihan Malaysia ini secara amal jariah. Bermaksud segala kos dan facilities, training center dan pegawai yang menjaga pelatih-pelatih SLIM ini semuanya ditanggung dan digalas sepenuhnya di bahu industri. Dan bagi graduan pula, di samping mendapat allowance, pocket allowance mereka, dia mendapatkan pengalaman yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Jadi apabila dia tamat program SLIM, ada sesuatu untuk ditulis di dalam resume mereka, telah mendapat setahun pengalaman bekerja dengan JLC yang gah ya di mata industri, dan juga itu akan menambahkan seksi CV dan resume mereka. Rata-rata industri mengatakan mereka tahu kalau graduan itu telah menjalani latihan SLIM kerana confident mereka, pengalaman mereka, the technical know-how tu sangat besar jurangnya. Jadi saya menyarankan pada mana-mana syarikat di luar sana yang masih belum menyertai SLIM untuk mengambil peluang ini untuk menyertai SLIM dan membantu semua graduan kita yang di luar sana yang masih mencari-cari tempat untuk bekerja, ya. Dan rata-rata graduan skim latihan Malaysia selepas menyertai SLIM, insya-Allah mereka akan mendapat pekerjaan. Jadi kalau tak dapat pekerjaan tu, kita sarankan mereka sertai balik program SLIM dengan mana-mana syarikat lain sehinggalah mereka mendapat pekerjaan. Maksudnya boleh menyertai sekali lagi program SLIM ini walaupun telah menyertainya? Boleh, sebab ia adalah kos sepenuhnya yang ditanggung oleh syarikat. Dia bukan daripada kerajaan. Okey, baiklah. Jadi dari 97,000 graduan yang telah dilatih dalam program ini,
berapa ramai sambutan daripada golongan bukan Bumiputera? Amat sedikit. Walaupun ada, tapi tidak seramai majoritinya daripada golongan Bumiputera itu sendiri. Jadi kita ada satu stigma yang mengatakan graduan Bumiputera ini ada beberapa masalah attitude, komitmen dan disiplin. Jadi sekiranya untuk adik-adik di luar sana mendengar program ini, kita kaji balik, kita muhasabah diri kita balik. Jadi untuk tidak mahu dilabel dengan perkataan yang negatif itu, kita cuba untuk menjadi insan yang lebih baik, individu yang lebih baik untuk boleh contribute balik and add value to the organisation. Itu saja syarikat minta. Sekiranya tidak pandai, tidak mengapa, syarikat boleh membimbing mereka, tapi jati diri, disiplin, komitmen, perangai itu sangat penting kepada mana-mana pihak yang ingin menaja pelatih SLIM. Yang lain tu memang boleh dibimbing, boleh diasuh, tetapi attitude itu perlu ada di dalam diri mereka sendiri. Kita tidak akan berubah kalau diri sendiri kita yang tidak mahu berubah. We can bring the horse to the river, tapi we cannot force the horse to drink. So ini masalah kita yang dilema kita lah dalam membimbing graduan kita. Berbalik kepada peratusan tadi ya, agaknya berapa peratusan antara Bumiputera dan bukan Bumiputera ni yang menjalani latihan SLIM? Saya berani mengatakan sebenarnya peratusannya agak tinggi dalam 98% graduan Bumiputera. 90%? 98%. 98% adalah Bumiputera? Ya, saya. Manakala yang 2% tu? Daripada bukan Bumiputera. Dan majoriti daripada mereka adalah daripada IPTA. IPTA. Okey, mengikut rekod, berapa ramaikah graduan yang berjaya mendapat pekerjaan setelah mengikuti program SLIM ini? Rata-ratanya majoriti akan mendapat pekerjaan. Majoriti? Yes. Sekiranya mereka ada masalah untuk mendapatkan pekerjaan, they can always come back to us, give us a call dan kita akan arrange dengan interview. Pada setiap minggu, SLIM akan mengadakan temuduga. Ya, sama ada di unit perancangan ekonomi Jabatan Perdana Menteri ataupun di syarikat-syarikat itu sendiri. Setiap minggu ada. Dan jawatan kosong tu banyak. Cuma kadang-kadang graduan ni dia mempunyai sikap yang suka memilih kerja, melihat branding dan dia kalau boleh nak kerja yang mudah, gaji yang besar, tanpa ada cabaran, tidak mahu kerja Sabtu Ahad, tidak mahu stay back, perlu ada bos yang baik dan perlu dibimbing. Jadi saya mengatakan tidak ada pekerjaan yang begitu menarik. Ya. Semua orang yang bekerja, termasuk Vanessa sendiri, menghadapi cabaran kan, jerit perih sebelum berjaya ke tahap kita sekarang ini. Maksudnya dengan mengikuti latihan SLIM ini, mereka diperkenalkan kepada keadaan sebenar di pasaran kerjaya. Yes. Cara-cara mereka untuk survive di corporate jungle tu, kita dah didik mereka selama setahun di dalam program SLIM ni. Okey. Jadi program SLIM ini adalah sebuah program amal jariah. Jadi kita menuntut dan merayu kepada syarikat di luar sana untuk bersama-sama menyertai program SLIM. Sekarang ni rata-ratanya jumlahnya agak kecil, sedangkan pada tahun hadapan Perdana Menteri telah menetapkan KPI pada kita untuk membantu 20,000 graduan. Jadi kita berharap IPTA termasuk juga SLIM, syarikat di luar sana, kementerian-kementerian untuk berganding bahu kerana saya percaya modal insan adalah tunggak untuk menjayakan atau meruntuhkan satu-satu negara. Itu yang penting. Kita patut mempunyai usahalah bersatu padu untuk memajukan anak bangsa dan agama kita. Berapa sebenarnya syarikat yang telah menawarkan diri untuk menganjurkan program ini? Tidak banyak, hanya hampir 300. Hampir 300 hampir 300 syarikat, sedangkan kita mempunyai bracket basket yang sangat besar untuk graduan yang kita bantu. Jadi itulah saya benar-benar menuntut dan untuk tahun hadapan pada bulan 2 kita akan mengadakan temuduga terbuka SLIM, a huge career fair di PWTC pada 21 dan 22 Februari. Jadi mana-mana syarikat yang ingin menyertai career fair kami tidak perlu bayar apa-apa ya. Dan kepada graduan di luar sana, block that date ya untuk menyertai career fair kami. Career fair kami, you can get a job on the spot. Kita akan temuduga on the spot dan dapat on the spot juga conditional offer letter. Dan untuk berita baik kepada anak-anak graduan di Sabah, SLIM akan turun padang pada 10 Disember ini di Pusat Latihan Rela ya, Kota Kinabalu, di Kampung Gayang. Dan kita akan mengadakan program motivasi ya SLIM. Kita akan ajar bagaimana untuk
nail the interview, bagaimana untuk berjaya dalam temu duga. Kita juga akan membawa syarikat-syarikat untuk menemu duga graduan-graduan yang berada di sekitar Sepanggar, Tuaran, Kota Kinabalu ya. Dan untuk semua graduan di Sabah ambil peluang ini. Bagaimana respon yang diterima setakat ini ya? Pada bulan lepas kita melaksanakan program Temuduga Kerjaya di Persada Johor. Sambutannya amat menggalakkan, 16,000 orang datang dan kita menawarkan 10,400 jawatan kosong. Jadi hendak dengan tak ada kerja sahaja ya. Jadi kita menyediakan segala-galanya di bawah satu bumbung. Ada program motivasi, ada jawatan kosong, ada untuk melatih, ada untuk program dana disediakan untuk upskill diri sendiri ya, dan juga ada insentif-insentif untuk majikan juga. Jadi saya sangat banggalah dengan Kerajaan Negeri Johor dan JLC Estate di Johor yang bersatu padulah untuk menjayakannya. Jadi kita akan pergi juga zon pada tahun hadapan seperti mana kita buat pada tahun ini, dan kita akan pergi kepada negeri-negeri yang kita tidak jelajah lagi. Maksudnya peluang tu dah ada, sebenarnya terpulang kepada individu ataupun graduan tersebut untuk merebut peluang yang telah disediakan. Kerajaan menyediakan segala-galanya, menyediakan latihan to improve yourself and improve your marketability, menyediakan upskilling program, menyediakan juga dana untuk melatih kita mempunyai kemahiran reskilling and upskilling, dan kita bawa semua majikan di bawah satu bumbung untuk menawarkan pekerjaan kepada graduan. Jadi kadang-kala apabila graduan masih lagi tertanya-tanya sama ada slip itu bagus atau tidak, mungkin kerja ini tak sesuai untuk saya, that is not my dream job kan. Dan apabila mereka menolak apa-apa sahaja bantuan yang telah kita suap ke mulut mereka, itu saya minta ibu bapa lah menasihati anak masing-masing untuk merebut peluang keemasan ini, dan mungkin SLIM tidak akan ada sampai bila-bila. It's actually just a bridging program, hanya untuk interim program untuk membantu graduan dikala ekonomi agak kurang memberangsangkan pada ketika ini. Saya tertarik dengan dalam pembentangan bajet yang lepas ya, item 132. Mengenai peruntukan yang diberikan khas untuk SLIM ini sebanyak 50 juta ya. Dan itu adalah untuk 20 graduan pada 20,000 graduan pada 2017. Dan pada 2016 15,000 graduan. Apa yang boleh diperkatakan tentang bajet yang telah diberikan, yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri tersebut? Kalau tanya pada saya, sebenarnya 50 juta itu juga tidak mencukupi untuk melatih seorang graduan. Minimum syarikat perlu mengeluarkan 17,000. So kalau sekadar untuk 50 juta untuk bagi melatih 20,000 graduan, kita boleh subsidize in terms of mereka punya training, soft skills training yang dilatih oleh syarikat. Because untuk melatih graduan, untuk menggarap soft skills mereka, membetulkan attitude mereka, the technical know-how, syarikat selalunya mengeluarkan dalam RM5,000 seorang setahun. Dan kos ini juga boleh dituntut melalui potongan cukai berganda. Jadi apabila kita membuat percongkakan dan perkiraan, yang jumlah yang mampu kita subsidize hanyalah separuh lah. Maknanya untuk 20,000 tu, sekiranya kita bahagi sama rata, seorang kita boleh subsidize kepada 2,500 sahaja. Tapi mungkin ada yang mengatakan jumlah 50 juta tu patut diberikan kepada graduan yang mempunyai masalah keuangan, yang datang daripada jauh daripada Sabah Sarawak nak datang Temuduga kata ke PWTC. Ada yang mengatakan bahawa duit yang bajet yang diberikan oleh kerajaan itu, yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu untuk membayar tambang mereka, ataupun mungkin kita panggil hardship allowance mereka. Mereka terpaksa relocate themselves daripada kampung halaman untuk turun ke bandar So ada yang mengatakan 50 juta tu walaupun jumlahnya agak sikit dan terpaksa dikongsi oleh industri, terpaksa kita berikan kepada graduan dan untuk menampung program Temuduga yang kita jalankan seluruh negara. Jadi kita perlu mempunyai langkah jimat cermat dan strategi yang betul-betul lah. Walaupun jumlahnya sikit tapi yang mempunyai impak yang sangat besar supaya boleh dirasai oleh semua graduan termasuk industri, dan kita harap graduan bila dapat pekerjaan dapat membantu ibu bapa mereka di rumah. Sebenarnya program ni adakah ia ditentukan 100% oleh syarikat yang menawarkan skim latihan itu, ataupun sekretariat memberikan modul tertentu untuk latihan-latihan yang perlu dijalankan? Ada 5 modul wajib. Yang pertama on komunikasi. Yes, especially anything that is strategic, intelligent, graduan kita agak sukar kalau untuk menulis polisi apa semua.
kalau bersembang-sembang secara ringan, itu mereka sangat cepat ya. Dan jadi kita minta syarikat untuk didik mereka untuk berkomunikasi yang baik, sama ada dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris. You have to be proficient in both languages. Yang kedua adalah untuk problem solving, creative thinking, analytical thinking, thinking on your 2 feet. Mungkin mereka, industri mengatakan apa yang awak belajar universiti itu tidak boleh dibawa ke industri. Teknologi berubah. Jadi kita minta syarikat untuk mengajar mereka menjadi berdikari di dalam pemikiran mereka dan bukan sekadar untuk menjadi orang yang disuap. Ya, perlu ada berdikari untuk maju. Dan ada lagi 3 lah, organizational adaptability, value driven professional and grooming as well. Itu 5 perkara yang kita minta industri sponsor, ajar, dan termasuk technical know-how supaya setahun mereka di mana-mana syarikat itu sekiranya tidak diserap, mereka ada pengalaman yang cukup untuk mereka menambah hati syarikat lain untuk mengambil mereka bekerja. Sebenarnya hala tuju seseorang individu itu sebenarnya ditentukan oleh mereka sendiri. Mereka hanya perlu merebut peluang dan dengan kebolehan ataupun skill yang mereka boleh melalui skim Latihan Satu Malaysia ini, sebenarnya mereka boleh memantapkan lagi ilmu ataupun pengetahuan mereka untuk pertumbuhan ekonomi negara kita secara tidak langsung. Terima kasih Hajah kerana bersama dengan kami pada hari ini.